Sebab itu hari ini saudara, banyak orang tak tahu dan tiba-tiba dalam menzahirkan ucapannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bercakap betul terang di hadapan semua wakil-wakil, pemimpin daripada 19 buah parti dan ke seluruh negara. Beliau menyatakan dan beliau mengiktiraf peranan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam memastikan kerajaan perpaduan berjaya dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15. Pengiktirafan itu dinyatakan oleh Perdana Menteri secara terbuka waktu beliau berucap kerana di kalangan 19 parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Beliau yakin sejarah pembentukan kerajaan dan perjalanan politik negara pasca PRU15 pasti berbeza, katanya, andainya Datuk Seri Ahmad Zahid tidak berperanan memastikan semua 26 ahli Parlimen UMNO menyokong usaha itu. Dia kata, saya tahu Saudara Ahmad Zahid ini antara yang paling kuat diserang, termasuk kepada saya, tapi saya nak jelaskan. Ini penjelasan Saudara Anwar Ibrahim. Dia tahu bahawa orang yang paling teruk kena serang, kesan daripada wujudnya kerajaan perpaduan ini adalah Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi. Sebagaimana yang saya katakan sahabat malam, mereka marah kerana terbentuknya kerajaan ini dan mereka meletakkan kesalahan itu pada Zahid Hamidi. Ternyata Datuk Anwar Ibrahim memperakui bahawa tanpa penglibatan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mungkin, kerana sejarah mungkin berubah, katanya. Kalaulah tidak kerana komitmen saudara Ahmad Zahid, ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Presiden UMNO dan dukungan ahli-ahli Parlimen UMNO, sejarah kita tentu berubah. Artinya tak ada kerajaan perpaduan ini. Jadi kita juga harus iktiraf peranan beliau dan UMNO. Juga kalau Yang Tuan Agong sendiri dalam keadaan kritikal itu, kita turut berterima kasih pada Premier Sarawak Abang Jo ataupun Tan Sri Abang Johari dan gabungan Parti Sarawak yang menjadi faktor penentunya. Saudara, saya nak jelaskan, mungkin banyak orang tak faham bahawa hubungan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Abang Jo ini terjalin waktu beliau memimpin Pergerakan Pemuda UMNO dulu. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan pengurusi Pemuda Barisan Nasional, waktu itu timbalannya adalah Abang Jo. Mereka sudah lama berkawan. Sebab itu bila mau dibentuk kerajaan, sebaik saja usai pilihan raya dalam keadaan negara tidak mampu untuk membentuk kerajaan dominan, orang kata parlimen tergantung, hang parlimen. Saat itulah bila UMNO menyatakan sokongan pada Seri Anwar Ibrahim dengan jumlah sokongan tak ramai, ahli parlimen cuma 112 saja, cukup makan saja, baru datang Abang Jo menjadikan jumlah ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menjadi begitu ramai. Datang pula daripada Sabah dan parti-parti yang lain daripada 19 parti ini, terjadilah sekarang ini 148. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak boleh disangkal. Jadi tegasnya parti itu berjaya mencari matlamat, sama ada dalam pergabungan, iaitu meninggalkan kekacauan dan kerosakan lama bagi membentuk Malaysia baru yang berteraskan prinsip madani serta tamadun bangsa negara. Tanpa komitmen yang ditunjukkan, yang sanggup meleburkan pertarungan dan kehangatan pertarungan lalu, yang sanggup meleburkan serta memaafkan kenyataan terkeluar dalam keadaan suhu politik yang hangat, fobia terhadap parti-parti, kalau tidak ada semangat sedemikian, tidak mungkin kita dapat wujudkan kerajaan perpaduan yang mantap. Nampak gayanya veteran UMNO Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dilantik pula sekali lagi sebagai penasihat pada parti UMNO. Demikian menurut sumber, dan tadi saya bertanya dengan Presiden UMNO, benar bahawa ketua bahagian Gua Musang itu dilantik sebagai penasihat UMNO. Ya, orang lama kita memerlukan nasihat, khidmat nasihatnya. Dulu beliau dilantikkan sebagai pengurusi lembaga penasihat. Kemudian adalah sedikit bila terasa diri dikecewakan. Tapi bagaimanapun pimpinan UMNO mengharapkan agar Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dapat menerima kembali Saudara Fazilah Abdullah dari VC itu. Mereka nak ajak VC lah saudara. Saya harap Datuk Yang Mulia Tengku Razali dapatlah menerima tawaran sebagai penasihat UMNO dalam melestari perjuangan kita, sebab kita nak berdepan pula dengan Kelantan. Tengku Razali faham sangat politik Kelantan, jadi bolehlah memberi pandangan dan tunjuk ajar. Beliau yang dikenali sebagai kuli,
Dia jadi ahli parlimen di Gumusang pada 1974 lagi saudara. Orang yang paling lama. Cuma pada pilihan raya lepas beliau kalah kepada calon daripada Perikatan Nasional Azizi Abu Naim. Kekalahan itu cuma 163 undi tetapi diragui dan masih lagi sedang dalam proses kerana Yang Mulia Tengku Razali sedang membuat bantahan melalui mahkamah. Sama-sama kita tunggu dan kita mengharapkan agar Yang Mulia Tengku Razali dapat menerima jawatan sebagai penasihat UMNO. Sebab sekarang pemuda UMNO memang jelas. Kalau saya lihat daripada tular dalam media sosial 2-3 hari ini, apabila lawatan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan rumah terbuka dan sambutan Aidilfitri di Kelantan, orang datang ribuan saudara. Ribuan. Saya nak cakap besar tu tak nak. Tadi waktu itu tular bagaimana seorang pemuda bercakap terus terang, dia kata beliau menzahirkan marahnya yang banyak amat sangat kepada Nek Amar selaku Timbalan Menteri Besar Kelantan yang dilihat begitu celupar dan melontarkan pandangan-pandangan yang kadang-kadang pada mereka tak masuk akal, yang menyinggung perasaan mereka. Jadi sebab itu katanya mereka sudah semakin bosan. Rakyat Kelantan semakin bosan terhadap politik yang dilakarkan oleh Nek Amar. Sebab itu katanya saya bersumpah, sebab dia sebenarnya tak ada dapat apa bayaran pun, sama apa ada bayaran daripada UMNO ke, bayaran daripada Pakatan Harapan, bayaran daripada keadilan, tidak. Beliau ada selama ni dia kata dia tak nak campur sangat dalam politik, tapi sekarang dah tak boleh tahan. Sebab itu dia suka rela untuk pilihan raya negeri Kelantan kali ini, katanya dia akan bangun untuk menyokong calon-calon daripada yang didatangkan oleh parti Angkatan Perpaduan, sama ada daripada UMNO ataupun Amanah ataupun daripada Parti Keadilan saudara. Itu keadaannya. Dan di Kelantan juga katanya waktu berada di Kelantan kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa untuk pembinaan ECRL Kuala Lumpur ke Kota Baru yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun ini saudara, ia melibatkan sejumlah 62% kontraktor Bumi Putra akan terlibat dalam pembangunannya. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL menyaksikan penglibatan lebih 2,100 syarikat tempatan. Jadi teman-teman yang tinggal di Kelantan, yang berusaha di Kelantan, bolehlah mengintai peluang ini. Kerana terdapat di kepulauan kontraktor, perunding dan pembekal untuk suku pertama tahun ini. Nilai kontrak yang melibatkan syarikat tempatan dalam kerja-kerja ECRL telah pun mencecah sekitar 11.2 bilion ringgit. Jadi teman-teman yang bergiat dalam sektor pembinaan dan sebagainya bolehlah mengintai peluang. Baik saudara, itu kedudukan di Kelantan bila pembinaan ECRL diteruskan, insya-Allah saudara. Saudara Rubiah Hussein kata Ultraman ni duduk ontok-ontok lah katanya. Macam mana saya tak tahu anda cuma saya harap saudara bila bergaduh dalam line saya ni jangan maki hamon saudara. Jaga kepribadian kita. Saudara, hari ini satu dunia sebenarnya. Bukan satu Malaysia, satu dunia bertumpu semula ke pusat dagangan Dunia Putra ataupun di rumah UMNO di Dewan Merdeka, kerana hari ini berlangsungnya Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan Madani. Sebab saya kata begitu kerana dunia mahu mengetahui sejauh mana kemantapan kerajaan hari ini saudara. Sebab itu sebagai dimulakan awal pagi sekitar jam 10 pagi Konvensyen Wanita dan Pemuda, dan kita dengar bagaimana wanita yang dipimpin oleh Datuk Seri Noraini selaku Wanita UMNO Malaysia, Ketua Wanita UMNO Malaysia, belum memimpin konvensyen tadi. Banyaklah dapatan-dapatan dan juga ikrar wanita daripada 19 parti politik yang bernaung di bawah perpaduan akan mengusahakan gerakan untuk menjelaskan kepada rakyat dan mengukuhkan lagi ukhuwah perpaduan dalam kerajaan perpaduan. Saudara, sebab itu sebagaimana kenyataan Tok Fuad Zakasi, dia jelas selaku timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Tok Fuad Zakasi, dia kata hari ini Dewan Merdeka berlangsung konvensyen kerajaan perpaduan. Dewan Merdeka katanya tidak perlu dibasahi dengan air mata seperti bagaimana yang terjadi masa musim perhimpunan penyatuan ummah 2019, merupakan nasional dulu. Kerana ketika termeterainya piagam penyatuan ummah UMNO dan PAS, ternyata
bahawa kali ini konvensyen itu perlulah membuka jalan mencari keserasian yang baru yang mementingkan secara kejujuran, kesepakatan dan hala tuju yang sahih. Kerajaan perpaduan adalah pengalaman baru politik Malaysia setelah buntu membentuk kerajaan baru. Kini kita masuk gelanggang politik baru yang tidak lagi boleh dikatakan rigid, saudara. Kerajaan perpaduan akan melepasi garis merah 17 bulan ataupun 22 bulan. Ini bermakna kerajaan ini akan bertahan sehingga cukup tempohnya. Chemistry UMNO PKR adalah prasyarat. Saudara,